Okey, untuk goal pula. Okey, untuk goal pada minggu hadapan, fokus untuk minggu hadapan 16 hingga 20 Mac. Okey, jom kita lihat apa setup yang ada untuk goal. Okey, kita tengok dulu time frame daily. Daily masih lagi mengatakan kuat untuk sell. Okey, weekly masih lagi, trend masih lagi buy, tetapi sudah ada arah. Dekat sini ada candle engulfing untuk sell. Okey, kemudian daily tadi, okey, masih lagi sell. H4 pun sama juga sell. Okey, kita tengok pada minggu lepas. Okey, minggu lepas gold buat penurunan dengan setup yang tanpa ada satu pun setup buy pada minggu lepas untuk gold. Okey, dia buat dominan yang breakout sell, kemudian breakout kali kedua berlaku dominan rebound dekat sini untuk gold. Okey, dan kemudian setup dominan rebound adalah pengukuhan arah. Jadi saya ada bagi tahu pada minggu lepas, saya ada share pada minggu lepas bahawa setup gold adalah setup sell. Okey, jom kita tengok sekejap throwback untuk minggu lepas. Okey, pada minggu lepas saya ada share dekat sini, dalam Facebook pun saya ada share, dan dalam group belajar pun saya ada share untuk setup sell. Okey, kita dah buat setup dominant rebound. Kita dah tengok dominant rebound ni adalah pengukuhan arah. Okey, pengukuhan arah. Jika berlaku dominant rebound, kebiasaan akan berlaku, dia boleh berlaku continue trend yang kuat ataupun buat perjalanan baru, iaitu buat trend yang baru. Okey, ini untuk gold pada minggu lepas saya sudah share. Jadi alhamdulillah dia buat penurunan dan ramai antara kita yang profit pada minggu lepas, alhamdulillah. Okey, untuk yang terbaru, fokus untuk minggu hadapan, jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Ada tak setup dominan yang jelas? Okey, setup dominan jelas. Dekat sini tidak jelas dominan. Okey, ini bukan satu dominan baru. Okey, untuk gold kita akan tunggu untuk time frame H4. Jika berlaku dominan yang baru, contoh berlaku dominan yang baru, jika dia buat breakout bull, maka akan berlaku kemungkinan akan buat kenaikan. Okey, untuk time frame H4. Jadi untuk gold ni sebolehnya kita follow trend ataupun arah candlestick dominan pada time frame H4 ke atas. Okey, jika dia buat dominan buy yang baru, maka kita akan follow buy, dan jika dia buat dominan yang baru dan breakout sell, maka kita akan follow sell lagi. Okey, ini untuk gold. Kita akan tunggu dominan yang baru untuk gold untuk time frame H4. Okey, ataupun rumusan dia untuk gold sekarang ni masih lagi sell. Okey, jika anda nak intai sell, boleh dengan syarat H1. Okey, dengan syarat H1 anda follow dominan pada time frame H1. Sekarang ni untuk minggu lepas sudah ada satu candle dominan. Okey, pada time frame H1. Jika dia buat breakout buy, anda boleh follow dulu setup kecil ataupun pada time frame H1 ni setup sementara. Kemungkinan H1 dia buat dominan yang breakout buy akan buat retest ke atas untuk time frame H4 dan daily. Okey, dan jika dia buat dominan yang breakout bear, breakout sell, maka anda boleh follow sell lagi untuk sambung penurunan. Okey, ini untuk setup sementara pada time frame H1 untuk gold. Okey, tapi jika anda nakkan arah yang lebih kuat, tunggu H4 buat dominan yang baru dan ada breakout, sama ada breakout sell. Jika breakout sell, maka dia akan buat penurunan lagi, dan jika dia breakout buy, kemungkinan akan berlaku dominan ataupun arah yang nak buat, yang akan buat kenaikan ataupun perjalanan yang baru. Dan jika dia buat dominan rebound, seperti dia buat penurunan pada minggu lepas, dia buat dominan rebound. Okey, jika dia buat dominant rebound, dekat sini dah ada breakout. Okey, kemudian dia buat dominan yang baru dekat sini.
kemudian dia buat breakout juga, breakout yang sama iaitu breakout bull, maka akan berlaku satu pengukuhan arah dekat sini. Dan entry kita adalah pada time frame M15. Okey, untuk time frame H4 pasangan dia adalah M15. Jadi pastikan anda follow SOP yang saya sudah ajarkan, insya-Allah low risk ataupun risiko yang kecil, okey, ataupun stop loss yang kecil dan TP yang jauh lebih besar daripada stop loss. Okey, setakat ni SOP yang saya sudah sediakan untuk semua yang belajar dalam kelas saya. Setakat ni alhamdulillah stop loss nipis dan TP dia besar. Okey, dengan hanya menggunakan candlestick dominant. Candlestick dominant ni lebih kepada seni candlestick. Setup yang ada pada candlestick dominant, setup candlestick dominant ni adalah lebih kepada seni candlestick. Di mana saya sudah kategorikan ataupun bahagikan kepada 3 kategori, iaitu dominant klasik, dominant hidden dan juga dominant rebound. Okey. Jadi ketiga-tiga fungsi ni kita boleh gunakan. Mana sahaja ada setup yang berlaku, sama ada dominant klasik ataupun dominant hidden ataupun dominant rebound. Dan setup dominant rebound ni, sebelum berlaku dominant rebound, dia akan buat dulu dominant klasik ataupun dominant hidden dulu. Okey, dominant rebound adalah untuk pengukuhan arah. Okey, itu saja untuk gold. Okey, rumusan dia untuk gold masih lagi sell. Jika nak follow sell, anda boleh follow setup yang ada pada time frame H1 untuk sell, dengan syarat pada minggu hadapan, pada awal minggu dia, jika dia breakout bear untuk dominan yang ini, boleh follow setup untuk sell, sambung trend. Dan jika dia breakout jika dia breakout ke atas, kemungkinan akan berlaku retest. Untuk setup sementara boleh, sementara berlaku setup yang baru pada time frame H4. Okey, sementara ada dominan yang baru untuk time frame H4. Dan setup dominan ni sangat berkait rapat dengan fundamental sebenarnya. Okey, sama ada buyer ataupun seller yang lebih kuat. Okey, jadi dekat situ bila kita nak pilih, kita akan berpihak kepada pihak yang mana, sama ada seller ataupun buyer. Kita hanya filter menggunakan candlestick dominant. Okey, dengan stop loss yang lebih nipis dan TP yang lebih jauh. Okey, dan itu saja untuk gold. InsyaAllah semoga kita semua profit pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.